Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan pada kali ini untuk kita menyambung kuliah faraid secara di atas talian. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemudahan akses internet dan kita semua diberi kelancaran di dalam pelaksanaan pembelajaran secara online ini. Jadi nampaknya untuk semester ni hanya secara online dah kita berjumpa, dan kalau ada apa-apa masalah nak bersemuka sekarang ni pun rasanya macam gelak gambar. Bersemuka tu secara berdepan. Jadi kita perjalanan kuliah kita secara online. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah kita message secara Telegram ataupun call direct kepada Ustaz ya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan Ashabul Furud yang ke berapa? Yang ke 9. Yang ke 9, saudara perempuan ukhtun syaqiqah. Saudara perempuan seibu sebapa. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah ini disebut di dalam Al-Quran dalam ayat yang terakhir daripada surah An-Nisa. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi ini disebut dalam ayat terakhir dan surah An-Nisa yang menjelaskan pewarisan ukhtun syaqiqah bersama dengan ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq disebut dalam ayat tersebut. Dalam ayat yang terakhir surah An-Nisa. Jadi secara ringkasnya kita perbincangan untuk malam ni, tengok gambar rajah ini, untuk ukhtun syaqiqah ni ada 4 situasi perwarisan. Iaitulah yang pertama 1/2. 1/2 syarat secara ringkasnya si mati ada seorang ukhtun syaqiqah. Secara detail kita akan lihat syaratnya nanti dalam slide yang seterusnya. Kemudian yang kedua 2/3. Yang ketiga asabah dan juga yang keempat terdinding. Dan untuk mudahkan kita memahami situasi ukhtun syaqiqah ini, ukhtun syaqiqah dia tak lari jauh dengan bentun. Kedudukan ukhtun syaqiqah dengan bentun ini, saudara perempuan si mati seibu sebapa, dan juga kedudukan dengan lebih kurang sama dengan bentun anak perempuan si mati, di mana anak perempuan ada 1/2, anak perempuan juga ada 2/3 dan anak perempuan ada ansabah. Cuma yang membezakannya ialah terdinding. Situasi yang keempat, ukhtun syaqiqah akan terdinding dengan dua individu, dua golongan, iaitu bapa dan juga furuk waris perempuan, furuk waris lelaki, iaitulah anak lelaki ataupun cucu lelaki. Jadi ini 4 situasi yang hampir 3 daripadanya sama dengan bentun dan 1 situasi yang membezakan ukhtun syaqiqah dengan bentun. Syarat-syarat untuk ukhtun syaqiqah dapat 1/2 an-nisfu wa hiya tarisun nisfa bi arba'ati syurutin. Ukhtun syaqiqah mewarisi separuh dengan 4 syarat.
Ada 4 syarat supaya dapat 1/2. Awalan, alif, adamul fara'il warisi lil mayyiti kabnin au bintin au ibni benin au binti benin. Tiada furu' waris bagi si mati. Si mati tidak meninggalkan furu' yang mewarisi, seperti anak lelaki ataupun anak perempuan ataupun cucu lelaki atau cucu perempuan. Semua ini termasuk dalam istilah furu' kepada si mati yang mewarisi. Maksudnya kalau ada furu' waris, si mati meninggalkan furu' waris, ukhtun syakikah ni tidak ada can lah, tidak ada peluang lah untuk mendapat 1/2 daripada harta si mati. Jadi yang pertama ni, bila dilihat disuluh tidak ada, si mati tidak meninggalkan furu' waris. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, adamu wujudil aslil warisi kal abi wal jaddi. Tiada wujud asal waris. Maksudnya tidak ada usul. Si mati tidak meninggalkan usul, iaitulah seperti abah, seperti abun. Abun abah lah. Seperti bapa atau dan juga datuk. Si mati tidak meninggalkan bapa, si mati tidak meninggalkan datuk. Maknanya di sini kalau kita lihat tidak ada waris di bawah, tidak ada waris lelaki di atas. Di sini merujuk kepada kalau di waris ke bawah ni termasuk lelaki dan juga perempuan. Kalau waris di atas merujuk kepada usul waris lelaki sahaja. Maksudnya abun ataupun bapa ini bila adanya bapa, bapa menyekat saudara-saudara daripada mewarisi. Manakala datuk pula mempunyai situasi yang berbeza dengan saudara, di mana datuk ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, datuk mewarisi bersama dengan saudara si mati, sama ada lelaki dan juga perempuan. Yang seibu sebapa dan juga yang sebapa. Manakala saudara seibu, datuk menyekat saudara seibu. Jadi di sini kita akan bincang secara khusus pewarisan datuk dengan saudara dalam perbahasan tajuk yang khusus. Kemudian syarat yang ketiga, an takuna wahidatan. An takuna al-ukhtu syaqiqatu wahidatan. Maksudnya seorang sahaja. Maksudnya adalah saudara perempuan seibu bapa itu seorang diri. Dia ada seorang diri sahaja. Saudaranya lain, si mati itulah saudara dia hak lain. Saudara dia yang lain itu sudah mati, ataupun abang-abangnya yang sudah mana mungkin dia ni ada abang ramai, ada kakak pun ramai, tapi masa dia mati itu tinggal seorang saja. Tinggal seorang sahaja saudara perempuan. Jadi saudara perempuan itu seorang kalaulah menepati syarat-syarat di sini, jadi saudara perempuan itu akan dapat 1/2. Kemudian syarat yang terakhir, alla yakuna ma'aha akhun laha yu'assibuha. Tidak ada bersama dengannya saudara yang mengasabahkannya. Iaitulah akhun syaqiq yang menyebabkan ukhtun syaqiqah mendapat asabah. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam ayat terakhir daripada surah An-Nisa 176. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Sekiranya seorang itu halaka, mati, binasa. Halaka ni maksudnya binasa. Di sini dengan maksud mati. Laisa lahu waladun. Tiada baginya anak. Tiada baginya anak lelaki tidak ada, anak perempuan tidak ada. Kemudian cucu pun tidak ada, lelaki dan perempuan yang mewarisi. Walahu ukhtun, dan baginya si mati tadi mempunyai saudara. Falaha nisfu, saudara perempuan. Ukhtun di sini maksudnya saudara perempuan. Dan kalau kita lihat dalam tafsir, maksud di sini adalah saudara ukhtun syakikah dan juga ukhtun li'abin. Ukhtun li'abin juga termasuk dalam pengertian ukhtun di sini. Falaha, maka baginya nisfu, separuh ma tarak, barang yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi ini dalil untuk ukhtun syakikah mendapat 1/2.
Itu yang pertama, situasi yang pertama selesai. Kemudian situasi yang kedua. Situasi yang kedua, ukhtun syakikah mendapat sulusani 2/3 bi thalathati syurutin dengan 3 syarat. Yang pertama, adamul mu'assibi lahunna ka'akhin. Tiada orang yang mengasabahkan bagi mereka seperti saudara. Akhun syakik. Saudara syakik. Syarat ni lebih kurang sama saja dengan syarat sebelum daripada ni. Yang ada 4 syarat tu. Cuma yang membezakannya ialah di sini 2/3 ni untuk ramai lah. Kalau kita lihat sebelum daripada ni ada 4 syarat. Di sini kenapa ada 3 syarat? Jadi 3 syarat di sini sebenarnya ditambah lagi satu antakuna ukhtani syakikataini fa aksar sebenarnya. Ada syarat yang syarat dua saudara perempuan seibu sebapa dan juga ke atas. Jadi syaratnya sama je sebelum daripada ni, cuma tambah bilangan saja yang membezakan. Kalau sebelum daripada ni 1/2 tu untuk seorang, kemudian 2/3 ni untuk 2 orang dan ke atas. Jadi ustaz tak perlu bacalah syarat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, cuma yang beza ni satu je. Bilangan mereka bila melebihi 2 orang, 2 dan ke atas, melebihi seorang. Maksudnya 2 bilangan mereka dah 2 dan ke atas, maka ukhtani syakikatani fa aksar yarithna as-sulusaini. Mereka akan mewarisi 2/3. Dalilnya wadalilu irsihinna as-sulusaini. Dalil pewarisan mereka 2/3. Qaulullahi ta'ala fa in kanat athnataini falahuma as-sulusani mimma tarak. Maka sekiranya adalah ukhtun itu, ukhtun kepada semati yang tidak meninggalkan anak, cucu dan ke bawah, yang dipanggil sebagai kalalah. Kalalah ni yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah ni ialah si mati yang tidak meninggalkan bapa, datuk dan juga anak cucu yang mewarisi. Itu masuk kalalah. Jadi kalaulah perempuan saudara kepada semati yang meninggal, yang kalalah tadi mempunyai 2 orang, falahuma, maka bagi kedua-duanya as-sulusani 2/3 mimma tarak, daripada barang yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya 2/3 daripada harta peninggalan si mati. Surah An-Nisa. Itu situasi yang kedua. Kemudian situasi yang ketiga, bagi ukhtun syakikah seorang ataupun ramai, ialah asabah. Mereka menjadi asabah dengan 2 cara, dengan 2 punca. Yang pertama dengan sebab kewujudan akhun syakik. Al-asabatu bi akhin syakikin. Bila ada saudara kandung lelaki yang mengasabahkannya, jadi mereka akan jadi asabah. Bila adanya saudara lelaki itu akan menyebabkan mereka mendapat asabah. Dan asabah bersama dengan akhun syakik ini dinamakan sebagai al-asabatu bil ghairi. Maksudnya asabah dengan ghair, dengan orang lain. Maksudnya dengan sebab ada saudara lelakinya lah mereka akan mendapat asabah. Saudara-saudara perempuan seibu sebapa akan mendapat asabah. Dan asabah bil ghairi ni mereka mewarisi bersama. Bersama ni maksudnya saudara lelaki mendapat asabah dan saudara perempuan juga mendapat asabah. Itu dengan nisbah. Asabah bil ghairi nisbah dia 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Kemudian situasi asabah yang kedua, puncanya adalah furu' waris perempuan. Asabah bil far'il warisil al-unsa. Mereka menjadi asabah dengan furu' waris unsa, iaitulah menyebabkan bintun dan juga bintu ibni dan ke bawah. Wa in safalat dan ke bawah dinamakan sebagai asabah ma'al ghairi. Apa beza asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi? Asabah ma'al ghairi ni maksud kalau kita terjemah dari sudut
Bahasa asabah berserta dengan orang lain. Apa beza asabah dengan orang lain? Asabah berserta orang lain, ma'al ghairi. Jadi di sini bezanya ialah kalau asabah bil ghairi, ukhtun syakikah akan mewarisi bersama dengan orang yang menyebabkan mereka menjadi asabah dengan qadar 2:1. Tetapi asabah ma'al ghairi ini hanya ukhtun syakikah sahaja yang mewarisi asabah. Manakala orang yang menyebabkan dia mendapat asabah tidak mewarisi asabah bersama dengannya. Dia mewarisi secara fardu. Maksudnya bintun akan mewarisi secara fardu, kemudian ukhtun syakikah akan mewarisi secara asabah. Itu beza antara asabah bil ghairi dengan asabah ma'al ghairi. Kalau masih ada lagi kekeliruan, boleh tanya. Boleh mencelah untuk menjelaskan, untuk minta penjelasan. Seterusnya, situasi yang terakhir. Situasi yang keempat untuk ukhtun syakikah ialah mahjubatun bi. Situasi yang keempat, saudara perempuan akan terdinding dengan 3 individu ataupun 2, kalau kita nak ringkaskan 2 sajalah, 2 jenis waris. Iaitulah furu' waris lelaki dan juga usul. Usul itu ayah saja. Bapa kepada semati. Abun, kemudian furu' waris ialah ibnun, ibnun ibni, ibnul ibni dan ke bawah. Jadi 2 golongan waris ini sajalah yang akan menyekat saudara perempuan. Termasuklah juga dia akan menyekat saudara lelaki. Saudara lelaki pun akan disekat juga. Tersekat juga dengan abun, tersekat dengan ibnun. Saudara lelaki seibu sebapa ataupun sebapa dan juga seibu, semuanya akan disekat oleh individu-individu ini. Cuma bezanya ukhtun ataupun akhun li umin juga disekat oleh bintun kepada si mati ataupun bintu benin kepada si mati. Jadi ada 4 situasi perwarisan untuk ukhtun syakikah. Baik, kita akan lihat kes-kes, contoh-contoh kes yang akan menjelaskan keempat-empat situasi pewarisan ukhtun syakikah ini. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, boleh lihat di sini. Si mati meninggalkan ummun, zaujah dan juga ukhtun syakikah. Baik, bagi ibu yang pertama ummun. Baik, berapa umur dapat di sini dalam masalah ni? Si mati meninggalkan 3 orang waris. Ibu, zaujah dan juga ukhtun syakikah. Cepat Ustaz nak minta jawapan daripada antum semua ni. 1/3. Umur 1/3. Sebab apa 1/3? 1/. Ada siapa boleh jawab kenapa dia dapat 1/3? Jadi 2 sebab tak dapat 1/3. Yang pertama, adamul fara'il waris atau adamu waladin, kemudian adamu adadin minal ikhwah. Tiada anak dan juga tidak berbilang saudara. Zaujah 1/4. Zaujah 1/4. Ukhtun syakikah 1/2. 1/2. 3 dengan 4. 2 boleh masuk dalam 4. Kemudian 3 dengan 4 berapa? Tersalah ni, tersalah ruangan kolom. Macam ni sepatutnya. Okey, kita. Asal masalah, berapa asal masalah? Antara 4 dengan 3 tabayun. 12. 12. Okey, 12. 4, 3, 12. 12 bagi 3, saham untuk ibu, 4. 12 bagi 4,
3 untuk isteri. Ukhtun syakikah 1/2 daripada 12. Separuh daripada 12. 6. Jadi berapa semua? 6 campur 4, 10. Campur 3, 13. Jadi ini masalah aul. Masalah aul 12 jadi 13. 13. Nak buat macam mana? Okey. 12 jadi 13. Tukar pada 13. 13. Okey. Jadi ini adalah masalah aul. Maksudnya ibu akan berkurangan, semua waris akan berkurangan, tidak akan tak sampailah. Kalau ibu tak sampai 1/3, zaujah tak sampai 1/4 dan ukhtun syakikah tidak akan dapat 1/2 secara hakikatnya. Walaupun pada atas kertas ni memanglah 1/2 ni separuh lah, tapi hakikatnya 6/13, tidak lagi separuh. Di sini contoh ukhtun syakikah dapat 1/2 kerana tidak ada abun, tidak ada jaddun, tidak ada siapa lagi? Ibnun, tidak ada bintun, tidak ada ibnu ibnin, tidak ada bintu bening. Maka dapatlah 1/2 untuk ukhtun syakikah. Baik, contoh keseterusnya. Si mati meninggalkan jaddatun li abin, jaddatun li ummin, nenek sebelah bapa, jaddatun li ummin, nenek sebelah ibu, zaujun, suami dan juga ukhtun syakikah, saudara perempuan seibu sebapa. Yang pertama, untuk jaddatun li abin, berapa? Jaddatun li ummin berapa? Zaujun berapa? Ukhtun syakikah. Siapa nak bagi jawapan? Cepat. Okay, ada cadangan? Macam mana? Ahli-ahli fatwa semua? 6. Bakal mufti ni. Berapa? 1/6. 1/6. Jaddatun li ummin? Share. Sama tak? 1/6 ke share? Bukan share Ustaz, share. Sharing is caring. Mana saya? Share Ustaz. Share ke? Share dua orang ni 1/6 betul. Share betul. Mana bukan 1/6 seorang. Mana bukan 1/6, 1/6 seorang. Kemudian zaujun. 2/2. 1/2. 1/2. Ukhtun syakikah 1/2. 1/2. 2. Jadi asal masalah 6. 12. 12 ke 6? 12. 6. Kalau 12 tu 6. 6 Ustaz. kita tak 6 dulu sebab 2 boleh masuk dalam 6. 6 asal masalah. Nanti masalah ni pun dia akan jadi, memang akan jadi 12 lah lepas tasihih. Baik, untuk jaddatun 2 orang, 1 saham daripada 6, 1. Kemudian untuk zaujun separuh daripada 6, 3. Untuk ukhtun syakikah separuh, 3. 3 campur 3, 6 campur 1, 7. Tak jadi 12 di sini jadi 14 sini. Okey, sini 7 Aul menjadi 7. Kalau kita buat secara satu persatu, asalnya 6. 6 jadi 7. Kemudian untuk saham nenek 1 nak bagi pada 2 tak boleh. Jadi perlu didarab dengan tasihih, darab dengan berapa? Perlu 1 dengan 2. 1 dengan 2 tabayun. Jadi 1 darab 2. Jadi dalam ruangan asal masalah ni semua kena darab dengan 2. Jadi 7 darab 2, 14. 1 darab 2, masing-masing dapat 1 seorang untuk nenek. 3 darab 2, 6. Untuk ukhtun syakikah juga 3 darab 2, 6. Jadi semua berjumlah 6, 12, 13, 14.
Satu lagi, Ustaz buat istilah qah ni, rumus qah. Qah ni dengan maksud ukhtun syaqiqah. Jadi kena beringat-ingatlah tu. Kalau ukhtun qah ni maksudnya ukhtun syaqiqah. Saudara perempuan seibu sebapa. Jadi di sini ukhtun syaqiqah contoh akan dapat 1/2 di sini. Apa beza dengan atas? Tidak ada beza lah dengan atas ni. Cuma kita nak mempelbagaikan contoh supaya kita tak lupa fardu ashab al-furu' yang telah kita bincang sebelum daripada ni. Baik, contoh ke seterusnya. Si mati meninggalkan zaujun ukhtun syaqiqah, ada 3 orang. Zaujun dan juga ukhtun syaqiqah. Zaujun berapa fardunya? 1/2. 1/2. Ukhtun syaqiqah 2/3. 2/3. 2/3 tidak ada orang yang halang dia, tidak ada yang menyebabkan dia dapat asabah. 2/3 pula. 2/3. Baik. 2 dan 3, asal masalah berapa? 6. 6. Untuk zaujun separuh daripada 6, 3 saham. 2/3 daripada 6, berapa saham dia? 2/3 daripada 6. 4. 4. Okay. Jadi di sini 3 untuk zaujun tak ada masalah, boleh bagi. Kemudian 4 untuk ukhtun syaqiqah nak bagi kepada 3 orang. 4 dan 3 adalah tabayun. Jadi Ustaz bila sebut tabayun, ingat bila sebut tabayun, saham 4 nak bagi pada 3, 4 dengan 3, 4 perlu didarab dengan 3. Kerana tabayun. Jadi semua kolom asal masalah ni tashih, perlu ditashih dengan darab 3. Darab dengan 3. 6 darab 3, 18. 3 darab 3, 9. 4 darab 3 bagi 3. 4 darab 3, 12 bagi 3, 4 seorang. Seorang dapat 4. Jadi 4, 12 campur semula. Kita tak buat lagi 4 dengan campur dengan 3 ni 7. Jadi di sini masalah ni adalah aul. Aul jadi 7. 4 dengan 3 7 tak? Jadi 6 jadi 7. Maksudnya 7 perlu didarab dengan 3 jadi 21. Maknanya pecah bahagian tadi bukan lagi 18. Tapi pecah bahagian perlu dipecah bahagi kepada 21. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Okay, jadi semua cukup ada 1 ni. 9 campur 12, 21. Baik. Jadi dalam contoh di sini, contoh yang berapa tau ni? Yang ketiga ke apa? Ukhtun syaqiqah akan dapat 2/3 kerana jumlah mereka melebihi 2 orang. 2 dan ke atas adalah 2/3. Tidak ada yang menghalang. Tidak ada abun, jadun. Tidak ada ibnun, ibnu ibnin. Tidak ada bentun, bintu benin dan ke bawah. Contoh seterusnya. Waris, fardu, kemudian asal masalah. Zaujah, si mati meninggalkan zaujah, bintun, bintu benin, ukhtun syaqiqah. Untuk zaujah berapa fardu? 1/8. 1/8. Bintun, bintun seorang, tidak ada orang yang mengasabahkannya. 1/2. 1/2. 1/2. Bintu benin. Asabah. Asabah dengan siapa? Siapakah yang mengasabahkannya? Syaqiqah. Ukhtun syaqiqah siapa? Siapa yang dapat asabah ni? Bintun ke ukhtun syaqiqah? Yang ni untuk syaqiqah dapat asabah. Ukhtun syaqiqah dapat asabah. Bintu benih? Bintu syaqiqah dapat asabah.
1/2. 1/2. Satu per enam. Kenapa 1/2? 1/6. 6. 1/6. Baru minggu lepas tu belajar tak? 1/6. 1/6. 1/6. Okey, bentun bening. Bila ada ibnu bentun seorang, bentun bening akan dapat 1/6. Ukhtun syakikah jadi ansabah sini. Jadi di sini kita lihat contoh ukhtun syakikah akan dapat ansabah dengan dua orang lah, dengan sebab dua orang, dua individu. Yang pertama dengan saudaranya, dengan akhun syakik. Dan yang kedua je dengan furu' waris perempuan. Mana furu' waris perempuan? Dua-dua orang ni furu' waris perempuan. Kemudian asal masalah antara 6 dengan 8. 8 dengan 6. 2 boleh masuk dalam 8, 2 boleh masuk dalam 6. 24. Asal masalah 24. Zaujah 24 bahagi 8. 3. Bentun 24 bahagi 2. Cepat berapa? 12. Paruh 12. 12. 24 bahagi 6. 4. 4. Okey, jumlah semua berapa? 3 campur 12, 15. Campur 4, 19. Baki ada 5. 5 baki. 5. Jadi itu baki ansabah untuk ukhtun syakikah 5. Ukhtun syakikah dapat lebih banyak daripada bintu bening. Okay, tak ada masalah lah sebab memang qadar dia gitu. Ansabah ni bergantung pada nasib baki banyak mana. Okay, seterusnya contoh yang lebih kurang ada sama tak contoh ni? Tu zaujah atas zaujah, ni zaujun pula. Zaujun semati meninggalkan seorang suami. Suami seseorang je. Zaujun bentun ada dua orang, bentun benih seorang, kemudian ukhtun syakikah. Zaujun bentun dua orang, bentun benih seorang, ukhtun syakikah. Okay. Untuk zaujun berapa? 1/4. 1/4. Bentun dua orang? 2/3. 2/3 dua orang. Kemudian untuk bentun bening? Cuk. Ya? Tak dapat. Dia tak dapat. Mahjub. Tak dapat. Mahjub. Tak dapat tu mahjub. Mahjub dengan siapa? 2 orang tu. Dua orang anak perempuan. Mahjubun bil bintaini ataupun sukutun bil bintain. Sukut gugur dengan sebab dua orang saudara perempuan. Saudara perempuan. Anak perempuan. Kemudian ukhtun syakikah. Asabah. Ukhtun syakikah dapat asabah. Kenapa macam ni? Cucu tak dapat, saudara perempuan dapat. Okey, kita lihat dulu. Asal masalah. Antara 4 dengan 3. 4 dengan 3 tabayun. 12. Jadi 4 darab 3, 12. Kemudian 12 bagi 4 untuk zaujun, 3. Untuk bentun, 23 daripada 12. 12 bahagi 3, 4. 4 darab 2, 8. Jadi 8 tu untuk 2 orang. 8 bahagi 2, masing-masing dapat 4 saham. Kemudian bintu bening, kosong. Kemudian ada tak baki di sini? 1. 1. Okay, 4 campur 4, 8 campur 3, 11. Baki ada 1. Jadi kesian bintu bening dah. Dah lah ayah mati dah. Ayah sudah mati. Kemudian ada mak saudara 2 orang. Ayah mati, mak saudara dapat 4 saham seorang. Kemudian bahagian ayah tak ada dah. Dia pun tidak ada juga. Itu situasi yang berlaku. Kemudian ukhtun syakikah, adik-beradik kepada, ini siapa ni? Adik-beradik pada mak dia. Sebab yang mati ni mak dia. Zaujun ni ayah dia. Ayah dia masih ada lagi, tak ada masalah lah. Boleh menanggung. Siapa pula menanggung? Cucu ni. Cucu kepada si mati lah. Ni atuk dia. Jadi ayah sudah tidak ada. Bahagian dia kosong. Ada apa-apa pandangan tak? Ada apa-apa nak
nak melepaskan pandangan hawa, dia punya perasaan kesiannya. Cucu tak boleh, mak saudara boleh. Dalam mak saudara tu kalau nikah tu ditanggung oleh suaminya. Dia tak ada orang yang menanggung. Datuk dia yang menanggung. Itu kaedah. Kaedah. Sebab itulah dalam masalah ni kalau nak bagi wasiat, kena bagi wasiat awal. Untuk bintu bening ni yang ayahnya sudah tidak ada dan tidak ada bahagian, bagilah wasiat awal-awal. Jadi itulah pentingnya wasiat di sini untuk kes-kes seumpama ni. Baik, seterusnya. Ini 4 orang zaujah ni. Si mati meninggalkan 4 zaujah, 1 akhun syakik, 1 ukhtun syakikah. Waris fardu asal masalah. Yang pertama untuk zaujah 4 orang. 1/4. 1/4. 1/4 kerana adamil far'il warisi. Akhun syakik dengan ukhtun syakikah. Asabah bil khair. Asabah. 2 orang ni asabah. Asabah. Asal masalah Pak dengan asabah. Jadi asal masalah adalah Pak. Okay. Untuk zaujah 1 saham daripada 4. Jadi 1 untuk zaujah. Baki ada 3 untuk akhun syakik dan juga ukhtun syakikah. Yang mana 2 orang ni asal masalah lah. Asabah. Dan berapa bilangan asabah di sini? 3. Untuk akhun syakik 2, untuk ukhtun syakikah 3. Jadi saham 3 boleh bagi tak 3? Mesti boleh lah. Untuk akhun syakik 2, untuk ukhtun syakikah 1. Jadi selesai. Cuma yang tak selesainya, bahagian zaujah 1 untuk 4 orang. 1 untuk 4 tak boleh. Kalau suami 1 untuk nikah 4 orang boleh. Tapi saham, ni saham 1 nak bagi 4 tak boleh lah. Jadi 1 perlu didarat dengan 4. 1 dengan 4 tabayun, darat dengan 4. 4 darat 4, 16. Kemudian untuk setiap seorang zaujah dapat 1 saham daripada 16. Kemudian untuk akhun syakik darat 4 jadi 8. Kemudian ukhtun syakikah darat 4 jadi 4. Jadi barulah cukup. Barulah boleh bahagi. 16. Okey. Ada masalah terus tanya. Baik, contoh seterusnya. Si mati meninggalkan abun, zaujun, ukhtun syakikah, akhun syakik. Abun berapa? Cepat abun dapat berapa? Orang lain, 2-3 orang yang sama je. Orang lain bagi jawapan. Ustaz panggil seorang kan? Panggil seorang. Mana lagi orang lain? Bersembunyi di sebalik mana ni? Ustaz panggil. Maisarah ada tak? Maisarah Roslan. Bagi jawapan. Ada tak ni? Senyap je ni. Tidur ke? Awal nak tidur ni. Masih awal lagi ke beraya ni? Pak Maisarah. Tak ada respon ni. Makan malam ke? Tak boleh nak pergi restoran mana-mana ni. Makan kat rumah je. Ada? Asabah. Orang lain tu jawab ni. Asabah Ustaz. Asabah. Siapa jawab? Okey, asabah. Kenapa asabah? Tak ada cabang. Tak ada furu' waris. Okey, tidak ada cabang. Asabah. Apun asabah. Zaujun. 1/2. Zaujun 1/2. 1/2.
1/2. Ukhtun syakikah Masuk. asabah. Maju. Maju. Asabah bil Mahjub ghairi. dengan Tak siapa? ada bapa. Asabah bil Tak ada ghairi. bapa. Ada berapa Tak ada dua bapa. pandangan ni? Ada berapa? Bapa menyekat Dia tak? maju. Okey. Di sini bukan asabah. Walaupun dia ada Maju. akhun Tapi syakik, dia ada bapa. dia bukan asabah sini. Dia kena sekat dia bapa. Bila ada abun, abun menyekat adik-beradik semati. Semua adik-beradik semati akan disekat oleh bapa. Di sini mahjub. Mahjubun bil abi. Tersekat, terdinding dengan bapa. Kemudian fardu 2. Untuk zaujun 1, untuk bapa 1. Untuk ukhtun dengan akhun syakik. Ukhtun syakikah kosong. Tidak ada apa-apa habuan di sini. Baik, seterusnya kalau tak payah jawab, Ustaz panggil nama orang. Ke Ustaz panggil nama seorang-seorang? Boleh tu. Setiap contoh ni Ustaz tanya seorang-seorang. Panggil biar ada respon sikit. Boleh Ustaz, panggil Ustaz. Boleh panggil seorang-seorang tau. Kita ubah cara sikit. Betul. Dia jangan tengok TV pula tau. Boleh Ustaz, boleh. Okey, dalam masalah ni Ustaz nak cari pilih ni. Jangan tak masuk kelas lah apa ni. Ain Sofiah. Ada? Angkat tangan. Ain Sofiah ada tak? Ada live orang ni. Live meeting. Takut nak tanya. Ke lain tak kuat kan. Mana Ain Sofiah ada tak? Apa Ain Sofiah mana tu bagi je jawapan. Payah ni seseorang ni kalau tak ada depan ni. Tak ada dengar ni. Tak ada respon. Lagi tanya lagi siapa lagi? Macam mana tak ada respon ni? Nur Izzan. Ada tak Nur Izzan? Jawab dulu ada. Tak boleh jawab tu kena yang kira. Jawab dulu salah ke tak kira lah. Tak nak dengar tu. Tak dengar jawapan ni. Nur Izzan tak ada juga? Awal tidur ngantuk ke? Tak ada juga? Tak ada respon ni. Najwan Rosli. Siapa ada ni? Ada Ustaz ada. Ada? Okey. Najwan ni? Ha. Okey. Zaujun dapat berapa sini? Zaujun sekejap Ustaz. Zaujun. Ya 1/4. 1/4 sebab Dia ada anak dengan cucu. ada anak. Ada anak sebab ada furuk waris 1/4. Lepas tu Ya. ibnu Benar. Dia benar. Tahu Ustaz. Jadi orang tanya fatwa ni macam mana ni? Ya Syekh Mufti, berapa ibnu dapat sini? Asabah Ustaz. Asabah. Okay. Ukhtun syakikah dengan akhun syakik. Syakikah. Sekejap. Dia mahjub. Mahjub. Akhun syakik. Syakik. Ustaz patut Ustaz. Patut bah Allah. Payah nak keluar. Mahjub juga. Mahjub juga? Kena buat satu sesi apa ni, interview dengan faraid ini, kes-kes faraid. Okay, berapa asal masalah? Yang lain pula. Nampak asal masalah ke payah sangat sini tak? Aiman.
Aiman, berapa masalah ni? Kita nak pecah bagi kadar tanah, nak pecah bagi berapa bahagian ni? 4 Ustaz. Pecah bagi pada 4 bahagian. Okey, 4. Zaujun dapat 1. Ibnun dapat berapa? Nasabah. 3. Okey, betul 3. 0, 0. Jadi dapat pada suami dengan anak lelaki saja. Saudara perempuan, saudara lelaki tidak ada bahagian dalam masalah ni. Okay. Ada lagi contoh? Okay. Kita kena buat contoh lain lagi. Bagi mempelbagaikan, menunjukkan kefahaman. Contoh lain. Si mati meninggalkan ummun. Kemudian zaujun. Adanya ummun, ada zaujun. Ummun, zaujun. Ukhtun. Syakikah. Ukhtun. Syakikah. 2 orang. Okay. Siapa boleh jawab? Nanti jangan jawab lagi. Tak cari siapa yang bertuah malam ni. Jannah Harun. Jom pakat-pakat masuk semua. Jangan tidur. Jannah Harun. Berapa fardu sini? Ummun, zaujun, ukhtun, syakikah 2 orang. Fardu berapa? Asal masalah berapa? Saya tanya fardu dulu. Berapa fardu ibu? Jannah, ada sama kita tak ni? Kita duduk dalam kebun. Berkebun. Jannatun. Baru nak tanya Nurfahana ni. Boleh dah. Okay, siapa lagi Jannah tak ada sama kita ke? Muhammad Daud. Saya Ustaz. Okey, ibu dapat berapa sini? Ibu dia dapat 1/3 Ustaz. Sebab dia tak ada anak. Okey, sebab tidak ada anak. Okey, betul. Sebab tidak ada anak, ibu dapat 1/3. Cuba baik Ustaz baca ayat. Fa illam yakul lahu waladun warisahu abawahu fali ummihi as-sulus wa in kana lahu ikhwatun. Wa in kana lahu, apa maksud dia? Wa in kana lahu ikhwatun. Muhammad Daud macam mana? Wa in kana lahu ikhwatun. Basi maksud je. Sekiranya ada ikhwatun betul lah. Sekiranya si mati mempunyai adik-beradik, fali ummihi as-sudus. Ke 1/6. 1/6. Ibunya dapat 1/6. Okey, sekarang ni dalam masalah ni, si mati ada adik-beradik tak? Ada Ustaz. Ada adik-beradik yang melebihi ikhwah ni maksudnya jamak. 2 orang dah ke atas. Sekiranya si mati mempunyai 2 orang adadun minal ikhwah. Berbilang saudara. Jadi, berapa ibu dapat? Berdasarkan ayat tadi. 1/6. 1/6. Jadi, kena jaga-jaga ni nampak ibu ni. Ibu ni kalau si mati ada anak, 1/6. Kalau tidak ada anak, lihat pula saudara ada ke tak. Kalau ada berbilang saudara, ibu akan dapat 1/6 sini. Bukan 1/3. Itu kena hati-hati. Kemudian zaujun. Siapa pula zaujun? Ahmad Mustafa. Ada ke tak ni Ahmad Mustafa? Ada. Okay, zaujun dapat berapa?
Zaujah akan dapat 1/2. 1/2 sebab apa 1/2? Sebab tak ada furuk waris. Tak ada furuk waris. Bagus. Ukhtun syakikah 2 orang. Ukhtun syakikah akan dapat 2/3. 2/3. Okey. Betul 2/3 alasan dia? Alasan dia ambil tempat anak perempuan. Oh, betul juga tu. Dua anak, tapi dia ada ayat khusus tu. Sebab kalalah kan semati tidak ada, abun tidak ada furuk waris. Okay, dia akan dapat 2/3. Sama macam anak perempuan 2 orang. Jadi asal masalah siapa boleh jawab asal masalah Adil Lami? Asal masalah berapa? Antara 2 boleh masuk dalam 6, 3 boleh masuk dalam 6. Tadakhul. Ambil nombor besar. Boleh. 6. 6 asal masalah. Ibu akan dapat 1 zaujun 6 bagi 2 3. Ukhtun syakikah 6 bagi 3 dak 2. 6 bagi 3 2, 2 dak 2 4. Jadi masing-masing dapat 2 saham. 2 saham. Cuba bilang berapa semua? 2 4 campur 3 7 campur 1 8. jadi 8. Di sini juga aul 6 jadi 8. 6 bukan 6 sama dengan 8. Masuk sama dengan sini dia akan jadi maksudnya aul lah tu. 6 meningkat jadi 8. Jadi berkurangan setiap waris akan mendapat kurang daripada fardu yang sebenarnya. Baik, di sini banyak masalah kita dalam ini melibatkan dan contoh-contoh ni ada melibatkan aul. Kerana ramai waris, kerana sesaknya saham dan tak cukup bahagian asal masalah tak cukup untuk bagi semua waris. Baik, contoh lain lagi, kita buat pelbagai tasheh pelbagai jenis waris. Si mati meninggalkan 4 zaujah. Zaujatun 1, 2, 3, 4. Meninggalkan 3 nenek. Jaddatun li abin. Jaddatun tak payahlah jaddah, 3 orang jaddah je. 3 orang jaddah ni maksudnya moyang. Kesemuanya moyang. Jaddah, 2 orang, 3 orang jaddah. Kemudian si mati meninggalkan bintun. Kita 5 orang bintun. Kebanyak sangat ni nak kira. Bintun ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sikit-sikit orang nampak semua. Kemudian meninggalkan ukhtun syakikah. Berapa orang nak tak ukhtun syakikah? Dia telah 6 ukhtun syakikah. Ramanya lah dia banyak keturunan ni. Ukhtun syakikah. Keluarga banyak keturunan. Panjang umur. Ukhtun syakikah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jenah tulis ni kalau dalam PSC kalau jawab gini tak? Ramai waris, berapa orang waris ni. Zaujah ada 4, nenek moyang ada 3, moyang perempuan ada 3. Kemudian bintun ada 2, 4, 5 orang. Ukhtun syakikah, adik-beradik. Kakak kandung seibu sebapa. Maksudnya kakak pun ada, adik pun ada, seibu sebapa ada 6 orang. Okay. Waris. Yang pertama, ni ruangan kolom waris, al-warisu, kemudian fardu, al-fardu, dan satu lagi bahagian asal masalah. Baik, untuk zaujah. Siapa nak jawab? Jangan jawab lagi. Siapa yang akan kena jawab ni? Nur Alia. Nur Alia, cepat-cepat. Ini posisi menyerang ni.
Jangan leka. Nur Alia berapa? Zaujah berapa? Ada 4 orang sini. Berapa untuk Zaujah? Zaujah. Kemudian Jaddah 3 orang. Malu nak menjawab ke macam mana ni? Okay, kita dalam masalah ni boleh ke tidak tu kita akan tengok nanti. Boleh bagi ke tidak. Kalau tidak boleh bagi, kita perlu tashih masalah. Mana Nur Alia tadi? Ke dah keluar dah? Ada lagi Nur Alia. Lambat ni. Dah kena tembak ni. Kalau tak sempat menahan mengelak ni. Nur Syafarina. Saya Ustaz. Okey, berapa untuk Zaujah? Untuk Zaujah. 1/8. 1/8. Sebab 1/8 Ada bintun furung waris. ada furung waris. Okey, Jaddatun. Siapa pula Jaddah? Aisyah Atirah. Aisyah Atirah ada? Dia kena respon segera ni. Alia tadi ada ke tak? Nur Alia. Cepat. 1/6 Ustaz. 1/6. Okey, 1/6. Kongsi tak? Ke seorang-seorang dapat 1/6? Kongsi. Alia, kongsi. Kongsi dalam 1/6. Bentun. Ada 5 orang bentun. 2, 4, 5 orang bentun. Berapa? Siapa lagi sini? Siapa dah kena? Nur Syafiqah. Ya Ustaz. Ada. Bentun dapat berapa? 2/3. 2/3. Okay, ramai. Kemudian Ukhtun Syakikah. Asobah. Asabah. Dibagi asabah apa? Ma'al ghair. Asabah ma'al ghairi. Okey, betul. Asabah ma'al ghairi. Okey, sekarang ni kita cari asal masalah. Sekejap. Asal masalah di sini, kita tengok pembawah antara 3 boleh masuk dalam 6. 6 dengan 8. Baik, 6 dengan 8. Berapa asal masalah? 24. 24. Tabayun pula. Tawafu. Kongsi sipil 2. 8 bagi 2. 4 darab 6. 24. 24. Kemudian untuk Zaujah 24 bahagi 8. 3. 3. Okey, 3 tak boleh nak bagi. 1. Kemudian 24 bahagi 6. 4. 24 bahagi 6. 4. Untuk nenek. 4 juga tak boleh nak bagi pada 3 orang. Kemudian 2/3 daripada 24. 2/3 daripada 24. 16. 16 nak bagi pada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Juga tak boleh. Kemudian asabah ada tak baki? 16 campur 4. 1 jadi 2/3 baki 1 untuk 6 ukhtun syakikah. Okey, di sini 1 nak bagi 6. Okey, jadi dalam masalah ni, dalam contoh ni ada 4 golongan waris, 4 jenis waris yang masing-masing sahamnya tak boleh bahagi. 3 nak bahagi kepada 4 tak boleh. 3 dengan 4 adalah tabayun. 3, 4 tabayun, jadi 3 kena darab dengan 4. 1. Kemudian 4 dengan 3. 4 saham nak bagi pada 3 nenek. 3 moyang. Jadi 4 dengan 3 juga tabayun. Saham 4 nak bagi 3 tak boleh tabayun, jadi kena darab dengan 3.
Atas tadi kena darat dengan 4. Hak ni kena darat dengan 3. Kemudian 16 dengan 5. 16 saham dengan 5 juga tabayun. 16 kalaulah sini 4 boleh bagi. Tapi 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tabayun juga kena darab di sini. Cuma darab ni jarak dengan 5. Kemudian 1 dengan 6. 1 tak boleh juga nak bagi dengan 6. Jadi 1 dengan 6 tabayun. Darab dengan 6. Darab dengan 6. Okey, satu kerja untuk antum semua sekarang ni. Cuba cari asal masalah ni nak tasahih perlu darab dengan berapa. Kita ada 4, 3, 5, 6. Baik. Cuba cari berapakah GSTK antara 4, 3, 5 dan 6. Baik, keadaannya kalau 3 dengan boleh masuk dengan 6, 3 ni kita buang lah. Kerana 3 ni tak payah dah. Kita tak perlu lagi lihat 3 ni. Sebab 3 dengan 6 padan dengan 6 je. Okey, cuba cari. Cuba fikirkan atau buat kira-kira antara nombor 4, 5 dan 6. Okey, sekarang buat dulu. Tak bagi masa. Nanti kalau siapa yang dapat tu boleh jawab berapa GSTK. 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Kalau kita congok-congok tu, patutnya sudah ada nombor dalam kepala kita. Perlu jarak dengan berapa. GSTK antara 4, 5 dan 6. Cepat, siapa boleh jawab dulu? Cepat. 90 boleh Ustaz? Berapa? 90. 9. Number 9. 60. Situn. 90. 90. Besar. 30 Ustaz. Ada lagi hak kecil. 30 tak dia nak bagi 4. 60 Ustaz. Betul tu 60. Jadi cara mudah je nak congok-congok gini. 4 dengan 6 berapa? GSTK 4 dengan 6. 4 dengan 6, 12. Tak? 12 dengan 5? 5 tak 12, berapa? 12 dengan 5 tabayun. Okey, tu 60. 60. Tadi hak kata 90 tadi, tak tahu dia darat-darat ke? 4 darab 5, 20, 20 darab 6, 120. 2 kali ganda. Kalau 90 boleh bagi 6 tak? Boleh bagi 4 ke tidak? Boleh Ustaz, tapi besar sangat. Besar-besar lah. Maknanya pecahan yang boleh bagi, nombor yang boleh bagi ke semuanya ialah terkecil. Gandaan sepunya terkecil ialah 60. Jadi 60 itulah terkecil. Kita boleh guna congok-congok. Kalau 4 dengan 5, 4 darab 5, 20. Kemudian 20 dengan 6. Boleh buat cara tu. 4 darab 5, 4 dengan 5 tabayun. 4 darab 5, 20. Kemudian 20 dengan 6. Kongsi sipil berapa? 20 dengan 6. Kongsi sipil 2 kan tak? Okey, 20 dengan 6. 6 kita bagi 2 jadi 3. 20 darab 3, 60. Ya, jadi kita sama ada yang pertama kita lihat antara 4 dengan 5 dulu. Ataupun kita lihat antara 4 dengan 6 dulu. 4 dengan 6 kongsi sipil 2. Jadi 4 darab dengan 3, 12. 12 dengan 5 tabayun. 12 darab 5, 60. Jadi kedua-dua kaedah, dua-dua penilaian nombor 4 dengan 5 dulu ke ataupun 4 dengan 6 dulu. Ataupun 5 dengan 6 dulu pun boleh juga. 5 dengan 6 tabayun. 5 darab 6, 30. Kemudian 30 dengan 4. 30 dengan 4 kongsi sipil 2. Jadi 4 bahagi 2, 2. Jadi 2 darab dengan 30 juga jadi 60. Jadi kalau kita belajar berkenaan dengan hubungan nombor tu, mudahlah untuk kita buat mencari GSTK. Kemudian bila kita kena darab 60, semua ruangan ni kena darab 60. 24 darab 60. 24 darab 60. Soal hang boleh sini.
1440 saham kita kena pecah. Jadi saham yang perlu dipecah ataupun kalau tanah lah. Kalau nak bagi tanah, petak-petak yang perlu dipecah bahagi ialah 1440 petak. Okey, kemudian untuk zaujah 3/60. 100 berapa? 80. 80. 180 bahagi 4. Berapa? 45. 45. Satu saham untuk zaujah 45 saham. 45, 45, 45, 45, 2 ni 90, 180. Kemudian untuk nenek pula 4 darab dengan 60. 4 darab dengan 240 bahagi pula 3. 24 bagi 3 berapa? 80. 80. 80 seorang. 80, 80, 80. Kemudian untuk, yang ni banyak sikit ni. 16 darab dengan 60. 6 darab 16. 960. Betul. 960 bagi 5. Berapa? 192. 192. 92. 192 192. Kemudian 1 darab 60, 60 bahagi 6. Seorang dapat 60 bagi 6. 6 ke berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 10. Seorang dapat 10 saham. Barulah tidak melibatkan perpuluhan. Jumlah keseluruhan dia cukup 1440. 1440. Okey, betul? Inilah cara untuk kita buat tasheh 4 golongan waris. 4 golongan waris kira yang teramai lah. Golongan waris yang perlu kita tasheh 4 golongan sini. Tengok penting, itu penting kita kena tahu cara nak cari GSTK. Ataupun kita tahu hubungan nombor. GSTK 3 dengan 4 ialah 12. Jadi 3 nak jadi 12, 3 darab 4. Itu dua hubungan nombor ni lah tabayun. Okey. Boleh? Boleh ikut setakat ni? Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Jadi dalam contoh-contoh ni kita dah ada asabah, dah ada. Ukhtun syakikah dapat asabah, ukhtun syakikah mahjub 2 situasi. Kemudian ukhtun syakikah dapat 2/3 ada lagi. Dah ada. Ukhtun syakikah dapat 1/2 pun dah ada. Asabah bil ghairi. Ukhtun syakikah dapat asabah bil ghairi. Ukhtun syakikah dengan akhun syakik ini mahjub. Asabah bil ghairi ada tak atas? Saya cari dah. Ke tertinggal. Ukhtun syakikah 1/2. Ukhtun syakikah 3 orang. Ukhtun syakikah asabah ma'al ghairi. Kemudian ukhtun syakikah juga asabah ma'al ghairi. Sini asabah. Okey, akhun syakik dengan ukhtun syakikah dapat asabah ma'al bil ghairi. Contoh-contoh yang lain, jadi rasanya contoh-contoh ni sudah mewakili semua ahwal mirasi ukhtin syakikatin. Jadi apa-apa soalan? Kita dah rasanya lebih 1 jam lebih dah ni. 1 jam 10 minit itulah lebih kurang. Jadi kalau live ni tak boleh kita nak penuh lah. Kalau bila penuh kan data habis banyak pula tak. Kemudian masa kita ada, kalau ikutnya ada sejam lagi. Dan 1 jam lagi tu insyaAllah kita akan gantilah dengan forum. Jadi nanti lepas ni Ustaz akan sediakan tapak untuk forum dalam klip dan masing-masing boleh menyertai forum tersebut. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini? Ustaz, Ya. ada yang nak tanya pasal assignment. Assignment, Ustaz boleh okey. terangkan? Okay, assignment ni, arahan assignment tu Ustaz pun dah hafal dah apa-apa ni. Ustaz suruh buat pasal munasakhah. Cari kajian kes munasakhah. Ustaz suruh buat kumpulan ke individu?
kumpulan. Okey, kumpulan. Kemudian carilah kes, apa-apa kes. Ada orang tanya kes tu, kes adakah kes mahkamah ke, kes yang sabit yang mana diselesaikan oleh mahkamah ke. Secara umumnya Ustaz tak bataskanlah kes itu kes mahkamah ataupun kes di luar mahkamah. Jadi bebas, boleh cari mana-mana kes saja yang melibatkan munasakhah. 2 lapis Maksudnya kematian, cari 3 je lah lapis kat kematian. Google ni. Cari kat Google ke, kalau ada dalam keluarga sendiri, mungkin ada dalam keluarga sendiri. Harta tanah pusaka nenek, entah nenek kebayang dahulu dalam keluarga kita tak. Nenek yang berapa peringkat dulu sampai sekarang ni, tanah tu kita diami dengan tidak ada tarikah dia buat, contohnya tak. Takkan tak berlaku dalam masyarakat, dalam keluarga kita. Macam keluarga Ustaz Maksudnya sendiri kan ada Ustaz, berlaku. Ya. maksudnya Ha. kena buat macam cerita lah kat situ. Cerita. Katakanlah tahun 1940, Datuk moyang meninggal tau. Moyang saya meninggal. Ambillah satu-satu kes, carilah kalau geruk 5-6 orang satu geruk tu, cari mungkin ada satu kes yang tak dapat selesai sampai hari ni tak. Kerana apa? Kerana tanah moyang tak tukar nama. Moyang tak tukar nama, turun kepada Datuk pula. Datuk ni ada Datuk saudara mana tak pecah, tapi Datuk yang duduk tanah tu kemudian waris pula kepada ayah-ayah atau mak kita. Sehinggalah sekarang ni tanah tidak bergerang, maksudnya geram besar. Biasanya berlaku bila tanah tu geram besar, tak pecah pusaka. Jadi sudah tentu berlakunya munasakhah dalam masalah tu. Jadi cuba kita selami masalah, tanyalah mak ayah kita, siapa asal geram tanah ni. Mungkin datuk, bahagian datuk, mungkin datuk pun peringkat datuk dah meninggal, mak saudara meninggal, tak bagi harta pusaka lagi, pak saudara meninggal, tak bagi harta pusaka lagi. Jadi kes tu dalam keluarga kita sendiri, kita boleh buat kajian kes munasakhah. Datuk Ustaz, meninggal. Ya. Ustaz ada limitkan berapa lapis ke? Tak ada limit berapa lapis, sekurang-kurangnya 2 lapis. Tapi kalau 2 lapis tu nampak macam sikit sangat, buat banyak sikit lapis. Kalau boleh jumpa 2-3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, lagi mencabar tajuk tu. Maksudnya Ustaz nak bagi, lapis, kalau banyak 2 2 lapis pun dah lapis cukup tu, lah. kalau ikut munasakhah memang 2 lapis tu dah panggil munasakhah. Tapi mungkin kes tu tak mencabar manalah, nak bagi markah tu dalam satu jadual nampak sikit sangat. Carilah 3 lapis ke 4 lapis ke. Kalau dah terbuat Maksudnya 2 kan lapis, Ustaz, kes ni kalau dah terbuat 2 lapis. Terbuat 2 lapis. Nak macam mana? Jadi kalau kita makan kuih lapis tu 2 lapis je tak sedap lah jadi. Biarlah 4 lapis ke, baru sedap makan. Warna-warni tu ada. Ustaz, Ya. maksudnya kan kes ni kita yang selesaikan, macam tu. Kita bukan tak boleh nak selesaikan. Kalau benda hak pelapis-lapis ni nak selesaikan, memang dia perlu kumpul semua anak beranak. Kita buat kajian kes ni tanya hanya soal jawab mak ayah kita atau beratuk nenek kita tak. Yang sempat mana mengetahui lah. Sekadar yang mereka ketahui. Mungkin ada kajian kita dengan sebab perbualan kita dengan mereka, mungkin ada waris yang tertinggal. Sekadar yang kita dapat kesan. Boleh cari, boleh selesaikan tu. Mana kita sesat atas kertas saja. Nak sesat ikut atas geram memang tak boleh. Kalau tanah-tanah yang melibatkan nama yang banyak, ada sampai berpuluh-puluh nama dalam gerang. Kalau ada berpuluh-puluh nama dalam gerang tu kira antara yang telah ditarikahkan lah. Kalau yang gerang satu nama dan nama tu orang lama. Nama moyang, nama datuk tapi tak tukar-tukar. Datuk tak ada dah. Itulah kes. Kemungkinan boleh berlaku kes munasakhah. Macam Maksudnya mana? kena buat pengiraan ke Ustaz? Lepas tu memang kena ada pengiraan, ada gambar rajah waris si mati yang pertama. Tinggalkan berapa orang? 5 orang anak. Lepas tu semua 5 orang anak tu tidak ada dah. Lepas tu tinggal pula cucu tu. Cucu ni dari kalangan cucu ada. Mungkin berlaku kes macam tu. Ada cucu-cucu yang sudah Maksudnya tidak ada. Maksudnya kira macam kotak-kotak ni kan Ustaz? Kira ikut pengiraan tu macam dalam kotak lah. Dalam kotak yang kita buat ni. Yang kita buat kotak ni kan. Buat macam tu. Lepas tu tak payah terang-terang dah lah. Dah kira settle lah. Kira settle.
Benda yang Ustaz nak dalam tu biar ada lah. Ada gambar rajah ke, ada jadual pembahagian menasakhat tu Ustaz akan tunjuk semula nanti cara pembahagian menasakhat. Bila tiba tajuk terakhir tu menasakhat. Kalau perlu nak dahulukan, kita dahulukan. Maksudnya kena tunggu ustaz tunjuk tu baru boleh gerak ah. Boleh dah gerak sekarang ni cari, cuma bila penyelesaian berjadual sebab tu ada orang tanya secara mesej ustaz tu, ustaz nak terang menasakhat ni kena ada kuliah khusus dulu lah. Yang ada program faham. menasakhat ke untuk dalam Facebook tu ada tanya. Ada pesan pelajar buat tu kes menasakhat. Ada Ustaz bulan 6. Bulan 6. Tak sempat kalau bulan 6 tu. Nanti Ustaz awalkanlah tajuk tu kalau gitu, kalau perlu. Minggu depan ke. Okey ustaz. Allah ada ni nak ikut pengajian ikut ni. Tu tengok kakak, tengok abang. Anak ustaz ke? Ya. Siapa tengok abang. Assalamualaikum. Saya nak belajar juga ni. Sekarang ni tak ada yang dapat masuk dalam kampus kan? Kena PKP. Apa ustaz? Dalam kampus boleh masuk tak sekarang ni? Tak ada, yang kat dalam tu dah duduk dalam tu je lah. Okey. Okey. Baik, ada soalan lain lagi? Ada penjelasan lain ke? Amir ustaz, Amir nak tanya ustaz. Pasal apa tu? Ujian hari Khamis ni tak? Ya, ujian? Tak jelas ni. Ustaz, ujian kedua minggu ni Dalam jadual tu, setting Ustaz setting bila tak ingat dah masa. Minggu ni hari Khamis ke Jumaat ah? Khamis. Hari Khamis. Khamis. Hari Khamis. Ada masalah ke dengan masa tu, dengan tarikh tu? Ustaz buat pagi ke malam? Tak pun tak ingat. Tengok setting Ustaz hantar dulu lah. Mana Ustaz dah ubah lagi setting tu. Jap. Ustaz buka pagi sampai malam. Pagi sampai malam? Ya kot. 40 minit. 40 minit? Dah mengajuk dah. Kalau pagi sampai malam boleh ustaz? Boleh. Okay. Pagi je ada kelas. Pagi je ada kelas. Petang tak tahulah dia ada kelas ke tak. Dah malam tu ada lagi tak? Kan ada kelas lagi malam? Malam tak ada lah. Tak ada lah. Itu masuk apa ustaz? Apa? Masuk apa? Masuk Ustaz pun tak ingat dah. Nanti Ustaz beritahu semula masuk apa. Okey. Masa buat tu, masa waiting soalan tu kita buat siap dah ke dah. Jadi Ustaz pun tak ingat, lupa dah. Tajuk tu ahwal ashabul furud. Ahwal ashabul furud. Kalau ahwal ashabul furud, tengok kita belum habis lagi ahwal ni. Ahwal kita tinggal ashabul furud 2 orang lagi. Ukhtun li abin dengan ukhtun ataupun akhun li ummin. Jadi tengok kalau kita nak perlu habiskan dulu ashabul furud, kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan ukhtun li abin dengan ukhtun li ummin, terpaksa kena tunda lah. Bonus lah ustaz. Okey. Nanti Ustaz tengok dulu. Ustaz selidik dulu macam mana. Okey Tengok ustaz. soalan dulu. Allah. Mari sini Kak Alik. Ana, ada apa soalan lagi? Kak, abang kakak tu. Orang kena buat mana ke bila sah? Apa dia? Dia lagi? Forum? Kena siapkan malam ni ke bila? Ustaz nak set forum untuk minggu ni lah, bukan malam ni ke esok ke, tengok lah. Apa malam ni berehat dulu, esok lah.
Dapur foreign tu Ustaz, tapak tu Ustaz sedia dah, boleh sedia insyaAllah nanti. Lepas tu Ustaz akan post lah link dia. Okay, ada apa lagi? Baik, kalau tidak ada apa-apa masalah, kan ada mesej-mesej tak tengok? Mesej. Okay, tak ada dah. Jadi kita berhenti sekadar ni untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ni, satu ahli fardu, iaitulah ukhtun syakikah. Dan selepas ni kita ada dibaki dua lagi. InsyaAllah lah kita akan habiskan ashabul furu'. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman dan juga dapat menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan kita sampaikan ilmu itu, ilmu kita menjadi berkat dan juga kita ingat, tidak lupa dengan ilmu ini. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Minal a'idin wal faizin maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Ya.